Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Okay, so hari ini kita akan discuss eksperimen Ohm's Law. Okay, yang pertama kita tengok objektif. So objektif kita ada dua, to verify Ohm's Law and to determine the effective resistance of resistor in series combination. Okay, jadi untuk verify Ohm's Law, objektif yang pertama kita perlu tengok apa Ohm's Law kata. Ohm's Law kata V directly proportional to the I. Okey, maksudnya bila buat graf, pelajar buat graf V against I, you dapat graf garis lurus. Maksudnya your experiment is verify Ohm's Law. Kalau you dapat garis lengkung ataupun menurun, so maksudnya is not verify Ohm's Law. Okey. So bergantung kepada graf masing-masing ya. Bila dapat graf dari garis lurus increase macam ni, barulah kita kata verify. Okey, kemudian kita tengok pada R in series. Okey, formula untuk R equivalent in series is R1 plus R2 plus R3. Okey, hasil tambah semua. Untuk R for parallel is 1 over R equivalent equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okey, ini untuk parallel. Dan parallel, nilai R equivalent dia lebih kecil daripada nilai R setiap satu resistor tu. Sebab dia 1 per kan. Jadi nilai dia pun lagi kecil. Jadi satu lagi pelajar perlu hati-hati bila tekan kalkulator. Bila masukkan nilai, katakan nilai setiap resistor 10 ohm. Kita ada 3 parallel resistor. So 1 over 10 plus 1 over 10 plus 1 over 10. So your answer tu 1 divide answer pula. Okay. Sebab kita nak 1 per. Okay, 1 per R equivalent adalah 1 over. Okay, so ini adalah apparatus yang diberi. Okay, tengok kepada prosedur. Okay, ini adalah lita bagi series circuit. Okay, so macam mana sambungan dia? Kita mula daripada positive power supply. Okay, biasanya kita guna bateri. Okay, so daripada positive bateri kita sambung kepada switch. Okay, switch ni dia tak ada positif negatif. Awak boleh sambung kiri kanan, tak ada masalah. Kemudian daripada switch kita sambung kepada variable resistor. So variable resistor ni dia ada positif negatif, tapi tidak dilabel pada alat tu. Jadi pelajar perlu tengok, hati-hati tengok pada variable resistor macam mana nak sambung positif negatif dia. Okey, tempat slide tu positif, yang di bawah tu adalah negatif. Okey. Tengok video Ohm's Law tu. Dia ada sambungan dia. Kemudian daripada negative variable resistor kita sambung kepada positif milliampere, milliammeter. Okey. Daripada negative variable resistor sambung kepada positif milliammeter. Negative milliammeter sambung kepada 3 resistor yang disambung secara series. Okey, kita ambil satu wayar, kita sambung kepada 3 resistor yang disambung secara series, dan ambil satu wayar lagi, kita sambung kepada positif voltmeter. Daripada negatif milliammeter ni kita sambung kepada positif voltmeter. Kemudian ambil wayar, sambung kepada negatif voltmeter, kita sambung kepada hujung resistor yang tadi. Sudah akan berjumpa pada cabang ni. Okey, dia akan berjumpa pada cabang ni. Ambil satu wayar lagi, kita sambung kepada negatif power supply. Itu cara sambungan circuit. Okey, so kita tengok dia punya prosedur. Okay, for number 1, determine the resistance for each resistor from their color band. Okay, so tengok soalan betul-betul. Dia kata determine resistance for each, setiap satu. Dalam soalan ni, dalam circuit ni dia diberi R1, R2 dan R3. Jadi first kali pelajar perlu record nilai R1. Kena tulis setiap satu. R2 dan R3. Berapa nilai dia? Okey, kalau nilai dia sama pun tulis nilai yang sama. Okey, ataupun okey pelajar tulis okey resistor okey for each. Okey, berapa nilai? Okey, maksudnya kita dah menjawab kalau nilai dia sama, so kita boleh buat resistance for each resistor is berapa. So dia dah mewakili untuk ketiga-tiga. Okey, faham ya? Kemudian nombor 2, the circuit as shown in figure 2.1 is set up. The 3 resistor must be connected in series. So kita sambung secara series 3 resistor. Number 3, the resistance value in the resistance board are changed to get a minimum reading of the milliammeter I. Okay. So di sini kita ada variable resistor. So kita ubah dia
Okey, supaya dapat nilai I yang paling minimum. Okey. So untuk dapatkan nilai I yang paling minimum, nilai R variable resistor R mestilah maksimum. So awak slide je ke kanan ataupun rapat ke kiri. Okey. Dan perhatikan nilai bacaan pada miliammeter, nilai current kita mula daripada nilai yang paling rendah dulu. Okey, kita mula pada nilai paling rendah. So ambil bacaan nilai I dan juga V. Okey, I dan juga V. Okey. Kemudian number 4, the resistor value in the resistance box are changed to obtain at least 5 different value. Okey. So nilai resistance box ni kita ubah. Okey, dan dapatkan sekurang-kurangnya 5 nilai. Sekurang-kurangnya 5 nilai I dan juga V. Okey. So ini step 4. Okey, kemudian untuk step 5, a graph V against I is plotted. Okey, so graph V against I is plotted, kita refer kepada teori equation 2.2. 2.1. Okey, so daripada equation 2.1 ni, okey, V ni dia akan jadi graph apa? Dia akan jadi axis Y. Okey, I ni dia akan jadi axis X. So R ni dia akan jadi gradient. Betul tak? Okay, so V against I. So V itu adalah Y axis, I adalah X axis, R equivalent adalah bersamaan dengan gradient graph. Okay, so kemudian from the graph, the effective resistance of 3 resistor connected in series is reduced. Maksudnya daripada graph tu nanti pelajar perlu plot graph. Okay, so bila you plot graph V against I, okay, kita dapatkan nilai gradient. So let's say ini adalah gradient. So your gradient M base equal to R effective ataupun R total untuk ketiga-tiga resistor yang disambung secara series. Okay, daripada graph. Kemudian number 7, the value obtained in step C is compared with the calculated theoretical value. So diberi dalam data nilai setiap resistor adalah 27. So berapa nilai R teori? So R teori equal to R1 plus R2 plus R3. So you will get 81 ohm. So compare dengan nilai R efektif daripada gradient of graph. Okay, boleh? So macam mana kita nak compare? Compare kena ada formula. So formula dia pelajar perlu tulis nilai eksperimen tolak nilai teori bahagi dengan nilai teori darab dengan 100%. Okay. If less than 10%, so kita boleh katakan eksperimen itu berjaya. Maksudnya antara nilai eksperimen dengan nilai teori beza dia sikit je, kurang daripada 10%. Kalau lebih daripada 10%, so kita katakan eksperimen itu kurang berjaya. Tetapi markah takkan ditolak ya, jangan risau. Okey, kita kata eksperimen itu kurang berjaya. So kalau kita nak compare, kita guna formula yang di atas ni. Okey. Kemudian number 8, from the two plotted from the plotted graph, the Ohm's law is verified. So macam mana kita nak verify Ohm's law? Kita tengoklah graf, kalau dapat graf garis lurus increase macam Medo tunjuk tadi, so dikata verify. Kalau you dapat graf decrease, okay, ataupun graf curve melengkung, so it's not verify Ohm's law. Alright. So kita tengok dia punya instruction. Okay, write a report about experiment Ohm's law based on the data given. Okay, so ini data yang diberi ya. Diberi nilai resistor for each resistor is 27 ohm. Maksudnya kita ada 3 resistor. Ketika 3 resistor tu mempunyai nilai yang sama. Okey, ketiga-tiga tu mempunyai nilai yang sama. Okey. Kemudian okey. Kemudian bila kita dah record nilai R for each resistor, okey. Okey, kemudian kita tahu sekarang kita buat yang series saja kan. Okey, daripada nilai for each resistor, pelajar dah boleh kira nilai R teori.
So nilai R teori, berapa nilai R teori dia? So nilai R teori bersamaan dengan R1 plus R2 plus R3. So total dia 81 ohm. Ni nilai R total untuk teori. Okey. Kemudian data diberi, okey. Resistance ni sebenarnya tak perlu record berapa nilai resistance, tak perlu record. Sebab dalam soalan dia perlu record voltage dan juga current sahaja. Okey. Perhatikan pada data, okey, nilai voltage dia kena ada plus minus uncertainty. Yang di bawah ni kita panggil uncertainty, plus minus. Okey, setiap bacaan pada data mentah mesti ada uncertainty. Okey, uncertainty dia macam mana nak dapat? Okey, ingat, ini adalah scale pada alat. Voltmeter, ammeter, milliammeter or whatever. Yang ada jarum tu, yang ada deflection needle tu. Okey, jarum tu, kalau kita tengok dia punya scale dia macam ni. Dia bermula daripada kosong. Mula daripada kosong. Okey, dan dia ada banyaklah scale dia. Okey, so katakan deflection needle dia berada pada sini. Okey. Okey. So katakan jarum dia berada kat sini. Sebenarnya kita baca voltmeter ataupun milliammeter pada dua hujung. Kenapa dua hujung? Sebab kita consider pada kosong dan kepada nombor. Katakan ini adalah 6 milliampere contohnya. Okey. So kita consider pada 0 to 6. So kita baca dua hujung, 2n scale. So formula untuk uncertainty for 2n scale, uncertainty dia adalah formula untuk uncertainty 2n scale adalah nilai smallest scale bahagi dengan 2. Ini formula dia. So berapa nilai smallest scale ni? Katakan milliampere yang kita guna, smallest scale dia adalah 2 milliampere. So 2 milliampere bahagi dengan 2. So pelajar akan dapat 1 milliampere. So di sinilah nilai dia. Plus minus 1 milliampere. Okey. Untuk voltage pun sama. Voltage smallest scale dia adalah 1 volt. Jadi 1 bahagi 2 pelajar akan dapat 0.1 volt. Smallest scale adalah 0.1 volt. Bahagi dengan 2, pelajar akan dapat 0.05 volt. Okay, so be careful ya. Untuk uncertainty yang menggunakan alat bacaan yang ada 2 NSK. Sebab apa 2? Kosong tu kita consider juga ya. Sebab kita baca daripada kosong ke berapa. Okay, jadi kita kena ambil nilai juga daripada kosong ke nilai tersebut. So formula dia smallest scale bahagi dengan 2. Okay. Bila kita dah dapatkan nilai uncertainty, okay, pelajar kena tengok dia punya titik perpuluhan. Untuk voltage, kalau kita tengok plus minus 0.05. So berapa ada titik perpuluhan ni? Kita ada 2 decimal places untuk voltage. Jadi kesemua bacaan pada data ni mestilah 2 decimal places. Dia perlu ikut uncertainty. Untuk current, uncertainty dia adalah 1 milliampere. So ada decimal places tak? Tak ada. So 0 decimal places. So untuk bacaan nilai kat dalam tu mestilah 0 decimal places. Okey. Untuk voltage pula, kalau awak tengok kat sini, nilai uncertainty dia adalah 0.05. Gandaan ada 5 kat belakang, betul tak? Jadi bacaan awak kat belakang tu mestilah gandaan 5 ataupun kosong je. Dia tak boleh 3.47. Tak boleh. Sebab dia tak boleh baca 7 ni. Dia boleh baca 3.45 ataupun 3.45 ataupun 3.40 sahaja. Sebab semua uncertainty dia adalah 0.05. So kalau 3.47 salah lah. Itu maksud madam. Okey. So data dah diberi. Okey. Tulis dia punya uncertainty. Uncertainty adalah smallest scale bahagi dengan 2. Itu formula dia. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada skema untuk eksperimen Ohm's Law secara series. Okey, yang ni untuk series circuit sahaja. Okey. So objektif to verify Ohm's Law. Okey, to verify Ohm's Law. Kita salin balik
Okey, kalau pelajar tulis to verify Ohm's law dapat 1 markah. Okey, yang kedua to determine the effective resistance of the resistor in series combination dapat 1 markah. Kita buat series saja kan. Okey, so kat situ objektif ada 2 markah. Okey, kemudian kita tengok kepada apparatus. Okey, untuk apparatus yang ada nilai range dan sensitivity adalah milliammeter dan juga voltmeter sahaja. Okey, yang lain tak ada. Okey, jadi untuk milliammeter, macam mana nak tengok dia punya nilai range? Awak tengok video yang madam bagi. Video yang diberi dalam tu awak boleh tengok berapa skala. Minimum dia, maksimum range dia berapa. So minimum, ingat range ni mestilah mula daripada minimum kepada maksimum. Dan nilai minimum dia adalah kosong. Semua bacaan nilai minimum kosong. Bukan 1 ya. Ada yang pelajar buat 1 sana. Minimum dia mesti mula daripada kosong kepada berapa. Jadi untuk milliammeter 0 to 100 milliampere dapat 1 markah. Okey, for sensitivity untuk milliammeter, kalau awak tengok pada video yang diberi smallest scale. Sensitivity ni nama lain dia adalah smallest scale. Okey, senggatan terkecil pada milliammeter adalah 2 milliampere. Plus minus 2 milliampere. So, di sini 1 markah. Okay. That's why kita dapat uncertainty dia 1 milliampere. Sebab smallest scale dia 2 milliampere. Uncertainty dia bahagi 2. Smallest scale bahagi 2. Jadi, that's why uncertainty untuk milliammeter adalah 1 milliampere. Kemudian, untuk voltmeter. Okey, voltmeter kita ada 2 alat sebenarnya. Kita pakai sama ada 0 hingga 5 volt ataupun 0 hingga 15 volt. Okey, bukan satu alat. Dia cara sambungan dia tu. Sambungan tu awak boleh pilih. Tapi madam suggest okey, pilih yang di atas sahaja. Pilih 0 hingga 5. Maksudnya kita baca skala yang di bawah. Okey, skala yang di bawah 0 hingga 5 volt dapat 1 markah. Kemudian dia punya smallest scale dia adalah 0.1 volt dapat 1 markah. Okey. Okey. Kita ambil bacaan yang skala di bawah. Okey. So kat sini ada 4 markah. Okey. Kemudian untuk observation, okey, yang pertama pelajar kena tulis resistor for each resistor is 27 ohm. Yang ni dapat terus 3 markah. Ataupun pelajar tulis R1 27 ohm, R2 27 ohm, R3 dapat 27 ohm. Yang ni pun dapat 3 markah juga. Okey. Kalau pelajar tulis R equal to 27 ohm, yang ni dapat 1 markah sahaja. Sebab dia mewakili R1 sahaja. Sebab dalam soalan dia kata for each resistor kan. So ada 3 resistor. Maksudnya ada 3 nilai. Ataupun awak buat resistance for each resistor. Dia dah mewakili setiap resistor 27 ohm. Okey, kalau awak buat art saja, yang ni dapat 1 markah sahaja. Okey. Kemudian data ni, okey, dia dah bagi data. Okey. Nilai resistor ni tak perlu record sebenarnya. Kita perlu ada voltage dan juga current. Okey, data ni ada tambahan. Pelajar perlu masukkan calculation untuk centroid. Sebab dalam skema ni tak ada. Okey, so centroid. Okey. Centroid untuk y-axis. Y-axis kita adalah V. V average sama dengan 4.80 plus 4.50 plus dengan tambah-tambah semua ya. Tambah semua yang ni. Okey, bahagi dengan 5. So, pelajar akan dapat 4.06 volt. Okey, yang ni dapat 1 markah. Okey, untuk x-axis centroid dia adalah I average. Okey, 58 tambah 52 tambah 46 dan seterusnya bahagi dengan 5. So, pelajar akan dapat 46.7 milliameter. Okey, so yang ni dapat 1 markah juga. Okey, yang ni 1 markah, yang ni 1 markah. Okey, perlu tunjuk pengiraan untuk centroid. Okey, so kat sini ada 2 markah. Okey, nilai dia kata Selamat semua nilai dia sama kan. Okey. Okey, yang ni kita tak kisah dah berapa decimal places. Okey, sebab dia bukan data mentah. Dia adalah data secondary data kita panggil. Data mentah yang kita ambil direct daripada
alat itu yang kita kena tengok dia punya titik perpuluhan mesti sama dengan uncertainty. Untuk data pengiraan ni kita tak kisah dah berapa titik perpuluhan. Okey, untuk graf pula. Okey, graf, cuba cek graf masing-masing. Okey, yang pertama ada tak title graph? Okey, apa title graph? Apa dia? Graph of V against I. Dapat 1 markah. Okey, untuk graf ni, Madam terus pergi kepada contoh graf yang diberi. Ya. Kita tengok sama-sama. Ini contoh graf. Yang pertama, okey, perlu ada title graph, 1 markah. Ini title graph. Graph V against I. 1 markah. Yang kedua, label axis. Label axis untuk Y axis V, unit dia volt. Untuk X axis I, unit dia adalah milliampere. Okey, kena betul dua-dua baru dapat 1 markah. Okey, untuk scale pula. Kalau kita tengok scale kat sini, dalam graf contoh ni, okey, dia mula dengan 36, 40, 44 untuk X axis. Untuk Y axis dia mula dengan 3, 3.2, 3.4. Okey, jangan ya. Yang ini salah dah scale dia ni. Okey, Madam tolak kat sini. Tolak scale. Scale dia salah. Sebab apa scale salah? Okey, ingat. Kalaulah eksperimen tu melibatkan to verify law apa-apa. Untuk verify law, kita kena ikut teori. Teori dia kata V directly proportional to the I. Okey, maksudnya kita kena tengok kes ni, data ni daripada awal. Bermaksud pelajar kena buat scale dia daripada kosong. Mesti mula daripada origin. Jadi, scale dalam contoh ni tak elok. Jangan tiru. Kita kena mula scale daripada kosong dulu. Sebab apa? Sebab bila nak verify sesuatu law, kita mula dengan origin. Kena bermula daripada origin. Dan kita tak boleh langkau. Kita tak boleh buat jump scale. Kita boleh buat jump scale. So, awak kena adjust scale. Dan graf ni, awak sama ada nak buat portrait ataupun landscape, is up to you. Kedua-dua kita terima. Okey. Kemudian kita tengok pula size graf. Size dia mesti lebih daripada 50%. Kalau kita tengok size plot graf ni, 1, 2, 3, 4, 5 ni, dia punya plotted graf ni melebihi 50%. Lebih daripada separuh hutan graf. So, dapat 1 markah. Okey. Dapat 1 markah. Kemudian, kita tengok baseline. Baseline must passing through centroid. Kita tengok centroid ada tak? Yes, centroid ada. Dapat 1 markah centroid. Baseline pula mesti lalu centroid. So, baseline dapat 1 markah lagi. Okey, kemudian titik yang diplot 5 ni betul ke tak? Kita assume betul lah. Okey, so plotted point ni dapat 3 markah. Betul semua dapat 3 markah. Okey, kemudian triangle. Dia tak ada triangle. Sepatutnya pelajar ni dia perlu buat triangle. So, dia tak ada markah untuk triangle. Awak cek balik. Kalau awak buat triangle ni dapat 1 markah. So, segitiga ni 1 markah. Okey, kena ada segitiga. Dan tapak untuk segitiga ni mesti lebih daripada 8 cm. Itu syarat dia. Maksudnya tapak segitiga tu mesti besar. Lebih daripada 8 cm. Kemudian, Madam galakkan di hujung triangle ni, pelajar perlu tulis koordinat. Okey, X1, Y1, X1, Y1 dan X2, Y2. Tolong tulis koordinat, memudahkan untuk Madam kira balik gradient. Okey. Alright. So, itu markah untuk graf ya. 8 markah kalau tak silap Madam. 1 untuk title, 2 untuk size, 1 markah untuk baseline, 3 markah lagi untuk plotted point. Okey. Kemudian 1 markah untuk titik centroid, 1 markah untuk bentuk segitiga, triangle, gradient tu. Semua ni adalah 8 markah untuk graf. Okey. Boleh ya untuk graf? Okey. Okey, yang ini kita dah kira dah dia punya centroid point yang di atas ni. Okey, Madam dah buat dah atas tu. Okey, so awak kira lah centroid point untuk I, V sama je yang tadi. 1 markah. Okey, dan untuk pengiraan gradient, tolong tulis formula dulu. Y2 minus Y1 over X2 minus X1.
Yang ini dapat 1 markah. Tulis formula gradient terlebih dahulu, barulah ganti nilai. Ganti nilai ni, okay, make sure titik perpuluhan untuk Y2 dengan Y1 ni mesti sama titik perpuluhan. Kalau tengok sini 4.74 tolak 3.22. So dua-dua ada 2 decimal places, kena seragam. Okay. Yang untuk X2 dengan X1 yang di bawah pun sama. Okey, kalau kita tengok 56 tolak 38. So 0 decimal places. Tak ada titik perpuluhan. Okey, dia kena seragam je kelas. Okey. So kena gantian dia kena betul, dapat 1 markah, dan jawapan untuk gradient 1 markah. Jawapan ni mesti ada unit juga. Gradient kena ada unit. Untuk gradient ni unit dia adalah ohm. So 1 markah. Mesti betul unit juga. Okey, jadi untuk pengiraan gradient 3 markah. 1 markah formula, 1 markah gantian, dan 1 lagi markah untuk jawapan gradient. Kemudian dalam soalan dia kata deduce value of effective resistance from your graph. Dia kata dia suruh cari nilai R efektif daripada graph. Okey, yang di atas ni kita kira gradient. So awak kena compare daripada graph, compare dengan equation Y equal to mx. Dan kita dapati R equal to M. Okey, nilai R efektif tu bersamaan dengan gradient of the graph. Yang ini akan dapat 1 lagi markah. Okey, mesti state R equal to M dan masukkan balik berapa nilai M dia tadi. So itu adalah nilai R efektif. Yang di atas tu nilai gradient baru. Kita tengok dia punya prosedur. Dia suruh cari nilai R efektif pula. Okey, ataupun pelajar boleh terus tulis nilai R equal to M equal to 84.44. Okey, dia masukkan ya. Ini pun sama juga, boleh juga. Okey. Kemudian pengiraan untuk teori. Okey, sebab dia dah bagi for each resistor is 27 ohm. So R equivalent ataupun R total for 3 resistor connected in series is 81 ohm. Okey, tunjuk pengiraan ni, dapat 1 markah. So total dia 81 ohm. Ada tak 81 ohm? Okey. Kemudian dalam soalan dia suruh compare dengan nilai kan. Dia suruh compare. So macam mana kita nak compare? Kena tulis formula dulu. Nilai eksperimen tolak nilai teori bahagi dengan nilai teori darab dengan 100%. Okey, tulis formula dapat 1 markah. Masukkan nilai dapat 1 markah. Dan jawapan akhir berapa persen dapat 1 markah. Okey. Boleh? Okey. So, kalaulah pelajar dapat kurang daripada 10%, so kita boleh katakan eksperimen itu berjaya. Kalau dapat lebih daripada 10%, so kita boleh katakan eksperimen itu kurang berjaya. Tapi markah takkan ditolak ya. Kalau dapat lebih daripada 10%, markah takkan ditolak. Okey. So dalam discussion pelajar perlu komen eksperimen. Eksperimen tu berjaya ataupun tidak. So pelajar perlu masukkan berapa percentage different. Okey, dan state lah successful or not successful. Okey, buat satu ayat. Yang ini dapat 1 markah. Okey. Kemudian dalam discussion, you must take errors and precaution step. Okay, error and precaution step. Okay, so kat sini kita ada banyak error and precaution step. Okay, so pilih 2 sahaja. 2 pasangan. Okay, kalau yang pertama ni, dia kata deviate from the true value of the result due to the assumption that wire and other circuit element have zero resistance. Okay, error bila kita sambung banyak wire ni, dia akan ada heating up. Dia akan jadi panas sikit. Okey, bila jadi panas, dia akan mempengaruhi nilai resistance. Dia akan berubah juga. Okey, so macam mana kita nak precaution? Kita switch off the circuit. Bila kita buat ambil data, kita switch off. Kita ambil data, kita switch off. Kita kurangkan haba pada circuit tu. Okey, usage too many connecting wire. Number 2, usage too many connecting wire. Okey, kalau kita guna banyak wire, nilai resistance dia akan bertambah. Okey, nilai resistance dia akan bertambah. Okey. So, kita kena minimal amount of wire. Kita kena kurangkan bilangan wire. Okey. Kemudian, tapi untuk eksperimen awak ni, kita dah guna minimum wire dah sebenarnya. Okey. And then, choosing the incorrect scale of ammeter and voltmeter.
Okey, yang ni kita first determine the minimum and maximum value of current and voltage. Okey, kita tengok dulu berapa nilai maksimum, berapa nilai minimum, supaya kita boleh buat scale ataupun kita boleh pilih-pilih nilai untuk berapa kita nak tetapkan nilai V dan I. Okey. Kemudian number 4, ammeter and voltmeter reading were unstable. Ini terjadi bila mana pemasangan litar itu kurang ketat. Bila awak sambung litar tu kurang ketat, bacaan pada ammeter, voltmeter dan juga milliammeter dia bergerak-gerak. Okey, dia tak stabil, dia tak statik. Okey, itu disebabkan oleh ada sewaktu pasangan tu dia ada longgar sikit. So connection must be good or tightly connected. Okey, itu dia punya overcome dia. Okey, kemudian nombor 5 adalah parallax error. Nombor 5 ni adalah parallax error while taking reading of voltmeter and milliammeter. Okey, masa kita ambil bacaan voltmeter dan milliammeter tu ada parallax error. So how to overcome? Look at the meter and voltmeter perpendicularly. Maksudnya kita make sure mata kita ni betul-betul perpendicular dengan scale. Okey, so pilih 2 pasang cukup dah. So kat sini 4 markah. Okey, 4 markah kat sini. 2 markah untuk error, 2 lagi markah untuk precaution. Okey. Kemudian untuk conclusion, kita ada 2 objektif. Jadi kita kena jawab dua-dua objektif. Yang pertama, from this experiment we can conclude that the Ohm's law is obeyed. Okey, ataupun verify. Okey, macam mana kita nak tahu verify ataupun tidak? Kita tengok graf kita. Kalau pelajar dapat graf V against I, dapat graf lurus, so ini dikira sebagai verify Ohm's law. Okey. Sebab V directly proportional to the I. Okey, yang ini 1 markah. Kemudian 1 markah lagi pelajar perlu tulis nilai R efektif untuk eksperimen, berapa nilai yang dapat. Okey, yang ini 1 markah. Okey. Okey, so settle untuk skema Ohm's law. Madam nak teruskan kepada format Ohm's law, format lab report yang baru ya. Sekejap ya. Okey, ini adalah format lab report yang terbaru untuk lab report test nanti. Okey, yang pertama pelajar perlu tulis objektif. Objektif ni kita salin sahaja daripada soalan. Okey, kalau ada 2 objektif, salin dua-dua. Objektif salin sahaja. Yang kedua perlu ada observation. Okey, tak perlu ada apparatus, tak perlu. Okey, jangan salin. Apparatus teori tak perlu salin. Okey, terus pergi kepada observation. Apa yang kena ada observation? Okey, kita completekan data. Apa yang perlu buat? Okey, complete data ni mesti ada include uncertainty. Uncertainty. Data tu mesti ada uncertainty. Data mentah. Okey, kalau kita tengok tadi, Madam bagi tahu kalau kita guna voltmeter, ammeter apa sebagainya, uncertainty dia adalah smaller scale bahagi 2. Itu formula dia. Plus minus berapa? Mesti ada unit je. Complete data dan juga unit berserta dengan uncertainty. Dan dalam observation perlu ada graph. Okey, dan juga perlu ada calculation lah. Okey, apa soalan yang diminta. Okey, kemudian yang ketiga perlu ada discussion. Discussion ni kita kena comment result. Okey, so kita nak comment result based on percentage different, either success or not. Okey, so kita guna formula modulus nilai eksperimen tolak nilai teori bahagi dengan nilai teori darab dengan 100%. Kita guna formula ini. Okey. So, kalaulah kita dapat kurang daripada 10%, kita katakan eksperimen itu berjaya. Kalau lebih pada 10%, kita katakan eksperimen itu kurang berjaya. Dan dalam discussion juga akan diberi 1 soalan. So, awak baca betul-betul, akan diberi 1 soalan, nanti jawab soalan tersebut. Okey. Kemudian dalam lab report juga yang terakhir perlu dimasukkan conclusion. Conclusion kita jawab kepada objektif. Okey, kalau ada 2 objektif, maksudnya kena ada 2 lah conclusion. Macam tadi kita ada verify Ohm's law and then to determine the effective resistance kan ada 2. So dalam conclusion pun kena ada 2 jawapan juga. Okey, ini adalah lab report format terbaru lab report untuk
SP025. Okay, that's all for today. Thank you, class.